السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sajmaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Bulan lepas kita tak dapat bertemu sebab saya urus orang rumah keluar pada anak dengan orang rumah keluar hospital taping. Jadi sampai rumah pun nak dekat isyak, discharge seminggu. Anak yang kecil tu dia macam demam kot. Baik, tak apa tuan-tuan, kita tengok kitab kita muka surat 87 kan. Abdul Rahman di situ. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fi darin. Kata sekarang Abdul Rahman bin Ziyad bin An'um bin Al-Afriqi. Al-Afriqi ni maksud dia orang kulit hitam lah, Afrika. Telah berkata, saya pernah menuntut ilmu bersama Abu Ja'far Al-Mansur sebelum beliau menjadi khalifah. Beliau mengajakku masuk ke rumahnya dan beliau menghidangkan makanan yang tidak disertakan dengan daging sama sekali. Kemudian beliau berkata, wahai pembantu, apakah ada manisan? Dia menjawab, tidak. Kata beliau, apakah ada kurma? Jawabnya, tidak. Lalu beliau berbaring sambil membaca ayat. Baik, kemudian jadi dia panggil makanan, dipanggil pembantu dia. Panggil bantu dia, tolong hidang makanan. Makanan ada, daging tak ada, manisan pun tak ada. Jadi Khalifah ni, Abu Ja'far Al-Mansur, dia berbaring sambil membaca ayat. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzur kaifa ta'malun. Terjemahan dia, mudah-mudahan Tuhan kamu akan binasakan musuh kamu dan menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Kemudian dia akan merhatikan bagaimana pula perbuatan kamu. Dia tajuk ni nak cerita bagaimana sikap khalifah Islam, sikap dia. Bukan bertindak seperti mana diktator. Walaupun tak ada makanan, pembantu dia sebut tak makanan, tak ada lah, dia bertindak seperti orang yang sombong. Baik, apabila beliau dilantik menjadi khalifah, saya mendatanginya dan beliau berkata, bagaimana pemerintahan aku berbanding dengan pemerintahan Bani Umayyah. Jadi sebelum Abu Ja'far Al-Mansur, dia ada khalifah Umayyah. Kita tahu zaman Nabi SAW ni khilafah ala manhajin nubuwah. Nabi disebutkan tentang umur umat Nabi SAW. Mula-mula Nabi sebut zaman Nabi SAW. Kemudian Nabi sebut al-khilafah ala manhajin nubuwah, khilafah yang ikut cara Nabi. Salasuna aman, 30 tahun. Tuan-tuan boleh kira semua. Zaman Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, zaman Sayyidina Osman 10, zaman Sayyidina zaman Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, zaman Sayyidina Umar 10 tahun, zaman Sayyidina Osman 12 tahun, dan zaman Sayyidina Ali 6 tahun. Campur semua berapa? 30 tahun. Ini daripada khilafah ala manhajin nubuwah, khilafah pemerintahan yang ikut cara Nabi. Yang ni pemimpin dilantik mengikut apa? Mengikut syura, dipilih oleh orang-orang yang berkelayakan, oleh ulama yang pakar-pakar tentang politik, pilih siapa pemimpin paling layak. Kemudian Nabi sebut, summa takunu ba'da dhalik, kemudian setelah itu dia akan ada mulkan adhan, dia ada kerajaan yang menggigit. Kerajaan menggigit ni merujuk kepada Bani ini, kerajaan khilafah Abbasiyah, khilafah Umayyah. Nabi sebut mulkal ad,
kerajaan yang menggigit. Kenapa sebut kerajaan menggigit? Kerajaan itu dilantik berdasarkan keluarga, sistem beraja. Maksud dia daripada adik-beradik lah, lantik adik-beradik. Bani Umayyah, adik-beradik Bani Umayyah, keturunan Umayyah. Bani Abbasiyah, ni Abu Ja'far Al-Mansur, daripada Bani Abbasiyah. Kemudian setelah apa? Setelah nanti Nabi akan sebut kerajaan yang menggigit. Kita tahu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ni start Bani Abbasiyah. Kemudian kita ada apa? Mamluk, kita ada Turki Utsmaniyah. Sekarang ni Turki Utsmaniyah pun dah jatuh 3 Mac 1924. Kemudian Nabi sebut sekarang ni Mulkan Jabbar. Setelah jatuhnya kerajaan Mulkan Ad, kerajaan yang menggigit, kita dah tak ada. Yang ni kerajaan apa? Khilafah Islamiyah mana ada sekarang ni? Tidak ada. Negara Islam dah. Khilafah Islamiyah, maksud dia umat Islam duduk di bawah satu pemerintahan raja seorang. Dia kontrol semua. Sekarang tak ada. Kita hidup dalam keadaan berpecah belah. Tapi dan sekarang Nabi sebut bila habis khilafah Islamiyah, dah tak ada khilafah Islamiyah, jatuh Turki Utsmaniyah, Nabi sebut akan datang kerajaan Mulkan Jabbar, kerajaan yang sombong, yang bongkak. Sekarang dunia dikuasai dunia. Kita tengok bagaimana umat Islam dibunuh di Palestin. Kuasa-kuasa besar dunia, Rusianya, China-nya, dengan apa, Britania, dengan apa, Amerikanya, dia pun bertindak sesuka hati. Mulkan Jabbar, sombong. Sekarang lah bagaimana umat Islam dilanyak di seluruh dunia. Umat Islam dibunuh di India, umat Islam dibunuh di Afghanistan, umat Islam dibunuh di sekarang ni Palestin, dah 10,000 lebih yang dah syahid. Umat Islam dibunuh di Syria. Kemudian Nabi sebut setelah habis kerajaan ni yang kita tengok sekarang ni, yang sombong ni, umat Islam diinjak seinjak-injaknya. Nabi sebut summa takunu ba'da dzalik mulkan ala madhajin nubuwah. Dia akan mai balik kerajaan nanti lepas ni, kerajaan kekuasaan yang ikut cara Nabi. Yang ni nanti akan lahirnya Imam Al-Mahdi dengan Nabi Isa AS. Kita sedang masuk sekarang ni Mulkan Jabbar. Sekarang kita duduk sebelum dia nak main nanti Imam Mahdi. Yang Imam Mahdi dia akan datang apa? Dia akan fayamlul ardi qistan wa adlah kama muli'at juran wa zulma. Datangnya Imam Mahdi nanti, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kebaikan seperti mana sebelum itu bumi ini penuh dengan kezaliman dan kejahatan. Memang ada Imam Mahdi lah, tapi kita tak sebut Mahdi Al-Muntazar lah. Itu Syiah sebut. Muntazar ni maksud dia yang ditunggu-tunggu. Kita bukan tunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi bila nak main, hanya Allah yang tahu bila dia main. Tapi tugas kita sebagai umat Islam, kita melaksanakan Islam, menyampaikan Islam dan memperjuangkan Islam. Itu tugas kita. Bila Mahdi nak main, itu bukan urusan kita. Kita tak kata dia Al-Muntazar. Nah, bukan yang ditunggu-tunggu. Muntazar tu yang ditunggu. Tak. Tugas umat Islam di mana kita, di zaman mana, tugas kita memperjuangkan Islam, menyatakan kebenaran. Jadi tuan-tuan, itu yang kita tengok sekarang lah. Baik. Kemudian ini cerita berkenaan dengan Bani Umayyah ni. Setelah jatuhnya kerajaan Bani Umayyah, dijatuhkan oleh Abu Abbas As-Saffah, naiklah beberapa orang khalifah. Antaranya yang inilah Abu Ja'far Al-Mansur. Baik, jawabku, saya tidak pernah melihat kezaliman pun di dalam kekuasaan mereka, tetapi saya telah melihatnya dalam kekuasaan kamu. Jawab kawan ni, dia jawab dengan berani. Abdul Rahman bin Ziyad ni, dia cakap dekat apa? Khalifah disebut. Dia kata dulu masa kerajaan Bani Umayyah aku tak pernah tengok kezaliman. Dan kita tahu antara kerajaan Bani Umayyah, antara raja yang paling bagus adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz termasuk dalam kerajaan Bani Umayyah. Baik, kalau kerajaan Bani Abbasiyah yang paling bagus Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid. Tapi aku melihat kezaliman dalam kerajaan kamu. Berani dia jawab, walaupun depan sultan, berani dia cakap. Aku nampak kezaliman dalam kerajaanmu. Dulu Bani Umayyah tak ada kezaliman. Jawabku, tetapi saya telah melihatnya dalam kuasaan kamu. Kata beliau, kami tidak mempunyai pembantu. Kata dia, kami tak ada pembantu yang nak menolong. Jawabku, Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, sesungguhnya pemerintah itu sama seperti pasar yang mengumpulkan apa yang dibelanjakan padanya. Sekiranya dia seorang yang adil, maka ia akan mendatangkan keadilan. Sekiranya dia seorang yang zalim, maka dia akan membawa kezaliman. Lalu beliau pun menganggukkan kepalanya. Pemerintahan tu macam itulah tuan-tuan. Orang yang pegang kuasa, dia boleh, kalau dia berniaga dalam pasar, dia bawa duit, dia boleh berniaga dengan cara menipu, dan dia boleh juga berniaga dengan cara yang adil. Sama orang yang pegang kuasa. Orang yang pegang kuasa, dia boleh gunakan kekuasaan dia untuk kebaikan Islam, keadilan dan kebaikan. Dalam masa yang sama, dia boleh gunakan kuasa dia untuk kejahatan dan kezaliman. Boleh. Macam pasar tuan-tuan.
Maka dia menganggukkan kepala. Nak cerita bagaimana sultan ni, walaupun yang tegur ni orang lelaki kulit hitam, Abu Ja'far Al-Mansur ni boleh dengar angguk kepala dia. Maksud dia insaf apa yang orang sampaikan pada dia. Ini cerita kerajaan Islam, bukan kerajaan yang apa. Kalau betul-betul kerajaan Islam bukan kerajaan yang tak boleh ditegur pemimpin dia. Suatu hari sewaktu beliau sedang berkhutbah, salah seorang rakyat telah mengingatkannya dengan Allah. Beliau berkata, silakan, sesungguhnya kamu telah menyebutkan perkara yang besar dan menakutkan aku dengan yang maha agung. Aku mohon perlindungan Allah daripada menjadi mereka yang apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kamu kepada Allah, dia menyombongkan diri. Ini sebut dalam Quran. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-izzatu bil ithm. Ni orang munafik. Bila kita nasihat pada dia bertakwalah pada Allah, dia menjadi lagi sombong, lagi bongkak. Ni dalam Quran sebut. Itu disebut bila orang ingatkan pada dia, orang kata ittaqillah. Orang sebut pada khalifah ni, takutlah kamu kepada Allah. Khalifah kata, engkau telah mengingatkan aku dengan perkara yang cukup besar, dan aku tak mau jadi orang yang mana bila dinasihat bertakwalah pada Allah menjadi lagi sombong. Itu sifat munafik. Wa idza qila ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil ism fasbuhu jahannam, tempat dia adalah neraka jahannam. Semua perkara ini telah disebutkan oleh Hafiz Suyuti dalam kitab bukunya Tarikh Khulafa. Apabila khalifah atau pemerintah seperti ini boleh dianggap sebagai perintah berdasarkan hak ketuhanan, sebagaimana yang boleh dicemarkan oleh ucapan yang dakwah itu sekiranya benar beliau telah mengucapkannya. Sebab ada orang kata seolah-olah Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan dia ni dilantik oleh Tuhan, jadi hampa tak boleh komen apa, sedangkan benda itu tak ada dalam sejarah. Itu satu tuduhan yang palsu. Bukti sejarah jelas, walaupun dia khalifah ketika kerajaan Bani Abbasiyah, kerajaan ini kuasa dunia, dah jadi kuasa dunia, tapi orang boleh datang bagi nasihat pada dia dan menunjukkan tuan-tuan dia manusia, ada silap, ada betul, dan boleh ditegur. Baik, kemudian sesiapa yang membaca buku Al-Kharaj karangan Abu Yusuf yang beliau susun untuk cucu Al-Mansur, iaitu Har-Rashid. Sebut tadi Harun Ar-Rashid, ini khalifah yang paling hebat daripada dalam kalangan Bani Abbasiyah. Kalau Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Baik, Khalifah Abbasiyah yang paling agung dan terkenal, dan merenung kumpulan nasihat dan hukum yang disandarkan kepada hadis dan asar, akan yakin sepenuhnya bahawa para Khalifah Abbasiyah bebas daripada tuduhan para pendakwa. Tak ada. Bagaimana Abu Yusuf ditulis buku berdasarkan Quran dan hadis supaya menjadi panduan kepada Harun Ar-Rashid. Maknanya dia pemimpin, mana-mana pemimpin negara Islam, dia mesti memerintah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan kita boleh saksikan tuan-tuan, dunia tuan-tuan saksikan, kalau umat Islam merintah tuan-tuan, orang yang bukan Islam, orang yang berbilang bangsa boleh hidup aman damai. Tuan-tuan boleh baca di India bagaimana kerajaan Mughal merintah hampir 1000 tahun, bagaimana umat Islam ketika mana memerintah Palestin, semua orang boleh hidup aman bahagia, Kristian dengan Yahudi duduk di mana-mana tuan-tuan. Kalau yang pegang kekuasaan itu orang Islam, maka orang yang bukan Islam, orang yang berbilang bangsa boleh hidup aman dan damai. Tuan-tuan baca semua sejarah, di patah sejarah. Tapi kita tengok sebaliknya, apabila sekarang ni di India yang menguasai adalah majoritinya Hindu. Bagaimana menteri dia boleh sebut orang Islam ni dia tak sama kedudukan dia bersama dengan orang Hindu, padahal manusia sama-sama manusia. Bagaimana umat Islam dibunuh, sedangkan umat Islam di India bukan sikit, 300 juta lebih, jumlahnya sangat besar. Umat Islam di Palestin, tuan-tuan tengok sekarang, masa umat Islam pegang Baitul Maqdis, Sayyidina Umar radhiyallahu an mula-mula tawan Baitul Maqdis, bebaskan dia. Sayyidina Umar radhiyallahu an dia benarkan orang Yahudi boleh main duduk. Masa Kristian pegang, dia tak bagi orang Yahudi masuk. Yang orang Yahudi bunuh Nabi Isa, dia anggap kan Jews bunuh Nabi Isa, dia anggap. Kita anggap Nabi Isa mana ada dibunuh. Nabi Isa diangkat ke langit, yang dia bunuh tu pengikut dia. Jadi kemudian Baitul Maqdis ditawan semula pada tahun 1099 Masihi, ditawan. Ada tentera Kristian dengan 70,000 tentera dia masuk menyerang Baitul Maqdis. Mereka menyerang dan mereka tawan.
Depa tawan, depa bunuh 70,000 umat Islam. Dibunuh semua. Ni daripada tentera Kristian, dan ini tercatat dalam sejarah. Malah sejarah ini dirakamkan di dalam cerita apa? Kingdom of Heaven ke, yang Salahuddin Al-Ayyubi itu kan, ada orang putih lakonkan balik watak disebut bagaimana ketika mana 1099 Kristian ambil, dia bunuh semua. Orang perempuan, kanak-kanak, orang tua, dia tak heran tuan-tuan. Sedangkan dalam Islam tuan-tuan, kita tahu bila perang tak boleh bunuh kanak-kanak, orang tua tak boleh bunuh, orang perempuan tak boleh bunuh tuan-tuan. Sebelum ada Convention Geneva gitu tuan-tuan, apa, kod-kod etika peperangan, Nabi dah ajak lama dah tuan-tuan. Islam dah ada kod peperangan dulu lagi sebelum convention apa-apa tuan-tuan, sebelum ada PBB dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, bunuh semua. Tapi 1087 Allah lahirkan 1187 seorang lelaki yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi bila dia merintah, Salahuddin Al-Ayyubi ni dia tak senyum muka dia. Orang tanya pasal apa tak senyum bila dia pegang kekuasaan. Dia kata, bagaimana aku nak senyum sedangkan Baitul Maqdis belum lagi dibebaskan. Dia tak senyum. Dia memikirkan tentang bumi umat Islam. Bagaimana kita tuan-tuan hari ni umat Islam dibantai tuan-tuan, teruk, umat Islam Palestin dibom. Kekuatan yang tak seimbang langsung tuan-tuan, tak seimbang kekuatan. Ya, kita tak nafikan bila Hamas bercakap, dia cakap dengan semangat. Kita dalam perang mana boleh tunjuk tak kuat, habislah kalahlah kami, mana boleh macam tu. Dia kena cakap kuat. Sebab tu Hamas setiap kali perangan ucapannya sangat bertenaga. Walaupun kita akui dari segi ketenteraan tak sebanding, jauh sangat jauh. Dan tuan-tuan kena tahu, pada 19 orang banyak sebut kenapa negara Arab tak serang Israel. Negara Arab pernah serang, bukan serang main-main lah, serang all out, habis-habisan. Pada tahun 1973, peperangan Yom Kippur pada 6 Oktober 1973, Mesir, Jordan dan Syria serang mengejut pada hari yang sama, hari Sabtu. Senjata mana? Arab Saudi belanjakan lebih 1 bilion USD. Lebih 1 bilion USD beli segala senjata yang paling canggih yang Soviet Union ada, bagi pada Mesir, bagi pada Syria, bagi pada Jordan. Dia serang waktu Israel tak tahu apa, macam baru ni lah 7 Oktober kan. Tapi kali ni 6 Oktober, hari Sabtu juga. Sebab apa hari Sabtu? Orang Yahudi cuti hari Sabtu. Sebab cuti hari Sabtu, mereka beranggapan, kita tahu dalam hadis sebut Allah menjadikan langit dan bumi apa hari? Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa al-'arsy. Allah menjadikan langit dan bumi dalam tempoh masa 6 hari. Dalam hadis sebut Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Orang Yahudi beranggapan hari Sabtu Allah Taala penat, letih, rehat duduk atas arasy, penat buat langit bumi. Ini orang Yahudi punya pegangan. Sebab tu dia hari Sabtu dia berehat. Allah pun rehat. Takkan kita tak rehat? Itu turun ayat Quran tegur orang Yahudi. Hari Sabtu memang dia berehat. Dia berehat, relax ya. Tu Hamas buat serangan mengejut. Hamas buat serangan mengejut. Sebelum tu orang Arab dah buat dah. Orang Arab serang tuan-tuan, all out. Sampai Israel punya jet pejuang ditembak 100. Kita dengar jet pejuang sebiji ditembak pun rugi tuan-tuan. Jet pejuang satu berapa? Juta tuan-tuan, ratus juta jet pejuang. Israel punya jet pejuang ditembak 100. Kita kebai ni berapa? 300 lebih yang dimusnahkan, kena tembak. Jadi bila mereka serang mengejut, Israel mengecut. Dia apa? Dia terpaksa bronok. Tuan-tuan boleh tengok video. Dan Mesir kehilangan tentera bukan sikit, 18,000 kalau tak silap, ataupun lebih. Mesir dengan kekuatan dia serang 80,000 tentera dia ataupun lebih serang. Syria berapa puluh ribu saya tak ingat. Ni serang habis-habisan. Bila serang-serang tuan-tuan, mula-mula Israel mengecut. Lepas tu macam biasa, Amerika tolong, British tolong. Dan punca kekalahan kerana senjata Amerika dan British lebih maju berbanding Soviet Union. Itu punca pertama kalah. Tentera memang negara Arab banyak lagi. Bila masuk senjata yang lebih moden, habis jet pejuang Mesir tak silap saya 400 lebih ditembak. 400 lebih. Satu jet pejuang berapa tuan-tuan? Kita nak beli satu pun tuan-tuan teruk, kita nak berhutang. 400 tak silap ditembak. Belum kita kebai lagi. Syria punya lagi kena tembak merata. Saya nak cerita ni bukan perang main-main, perang sungguh-sungguh, habis-habisan. Tapi kalah. Last sekali lagi teruk kalahnya.
Habis dia dapat tawan Bukit Golan, dia dapat tawan Semenanjung Sinai, habis dia tawan. Sampailah, maksud dia bila pergi serang bukan lagi menang, lagi teruk jadinya. Kau orang Arab ketika ni apa? Sampai sekarang negara Arab dia trauma lah tuan-tuan dengan benda tu, walaupun kita tak setuju dengan sikap mereka sekarang yang macam nak berbaik dengan Israel. Ala kulihal tuan-tuan, nak cerita perang ni dia ada, kita kena ada kekuatan tu, kena ada lah tuan-tuan, kena matching lah tuan-tuan. Wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah, kena bersedia daripada kekuatan, wa min ribatil khail, dan daripada apa, kuda kan, kuda sebelah ni kereta kebal lah tuan-tuan. Baik. Kemudian realitinya dakwaan perintah dengan hak ketuhanan adalah amat jauh daripada syariat penafian dan cita rasa Islam. Oleh itu ia tidak wujud dalam sejarah pemerintahan yang sebenarnya di sisi umat Islam. Tak ada tuan-tuan benda-benda itu. Yang menuduh negara Islam ni negara yang tidak boleh ditegur, dilantik oleh Tuhan. Tidak ada tuan-tuan. Sedangkan pemimpin Islam bukan macam tu. Pemimpin Islam boleh ditegur seperti mana disebut dalam ni tentang Harun al-Rashid, tentang juga Abu Ja'far al-Mansur. Baik tuan-tuan, kita tengok tajuk seterusnya, pengalaman revolusi Iran. Iran. Lah ni nama Iran disebutlah. Tiap kali isu Palestin, Iran dan Hizbullah disebut. Dah lama tuan-tuan, pada dulu lagi. Saya kecil-kecil dulu tuan-tuan, saya sangat minat Iran. Dululah kecil-kecil dulu. Dan Hizbullah. Sampailah pada tahun 2008, Hizbullah berperang dengan Israel. Pengarang buku kita ni, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia mengeluarkan fatwa pada 2008, semua umat Islam wajib menyokong Hizbullah. Tuan-tuan dengar habis dulu, jangan dengar ni, oh betul ke ni? Nanti dulu. Nanti dulu. Dan saya ketika itu saya belajar di UM, saya menyokong Hizbullah dan saya doa dalam solat saya, Allah menangkan Hizbullah. Tapi rupanya peperangan itu lebih pada olok-olok saja, bukan peperangan betul-betul. Tidak ada kehancuran, tidak ada kehancuran seperti mana yang kita tengok. Adalah kereta kebal yang kena tembak, adalah sikit yang kena bom, sekadar nak maklum bahawasanya kami ni lawan Israel. Takat itu sahaja. Bukan seperti mana perang Iraq jatuhnya Saddam, bukan seperti mana perang Syria, bukan seperti mana sekarang Gaza kena. Bukan. Adalah dia tembak berbiji tuan-tuan. Kadang-kadang nak dalam nak tunjuk kita bermusuh, kita kena korban tentera kita untuk mesej yang lebih besar. Mesej dia nak bagi tahu kami berperang pada dulu gitu tuan. Dan yang terbaru ni saya dengar ceritanya ada nak tukar peta Israel pula. Yang terbaru ni lah, Iran sebut nak tukar peta Israel, kemudian bendera hitam. Tuan-tuan percayalah cakap saya, dia takat tu saja. Tuan-tuan percayalah cakap saya, sejauh yang saya baca tuan-tuan, takat itu sahaja. Amerika dan Israel dia kenal tuan-tuan. Syiah tu apa? Dia kenal. Dia tahu ahli sunnah tu apa. Tuan-tuan yang baca sejarah Islam tuan-tuan, sampai ke hari ini tuan-tuan, yang memperjuangkan Islam, yang membebaskan Masjid Al-Aqsa, yang berkali jatuh Masjid Al-Aqsa dibebaskan balik. Masjid Al-Aqsa jatuh 2 kali, Salahuddin Abi Rampah, kemudian dia jatuh pula di Tatar, yang rampas Saifuddin Qutus. Semua yang memperjuangkan semua di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, mereka sangat tahu benda ni orang tak boleh nafi pada tarikh. Okey, dalam sejarah ada kerajaan Syiah Fatimiyah. Macam mana Syiah Fatimiyah naik? Syiah Fatimiyah dia rampas kekuasaan daripada kerajaan Bani Abbasiyah. Dia ambil satu, tuan-tuan baca balik. Bayangkan ketika mana Salahuddin Al-Ayyubi nak pergi bebaskan Masjid Al-Aqsa di Mesir tu, yang dah jatuh, yang jatuhkan kerajaan Syiah Fatimiyah, Salahuddin Al-Ayyubi ya. Sayyidin Ayyubi nampak tahu takkan boleh bebaskan Masjid Al-Aqsa selagi ada golongan ni. Dia macam duri dalam daging, nampak macam bermusuh dengan Kristian dia, tapi rupanya nampak tak berlawan pun. Maka Nuruddin Zanki arahkan, jatuhkan dulu Syiah Fatimiyah berjiran dengan Baitul Maqdis. Syiah Fatimiyah dijatuhkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Asalnya di masjid, kita tahu Universiti Al-Azhar kan, itu diasaskan oleh Syiah Fatimiyah, di Syiah Imam 7. Dulu Syiah Fatimiyah di Mesir dulu dia ditulis di pintu-pintu, siapa yang nak duit sekian hina Aisyah, dia bagi duit. Siapa yang hina Abu Bakar dapat duit, hina Umar. Ni akidah yang sesat, akidah yang kufur tuan-tuan. Mana akidah Islam menghina sahabat Nabi, ni akidah kufur. Jadi tuan-tuan,
Bila Salahuddin Ayyubi satu kaum umat Islam Mesir nak bebaskan Masjid Al-Aqsa, ketika ni dah ada pemberontakan di kalangan Syiah di Mesir. Dia pun nak buat pemberontakan. Dia kata, wahai anak Husain, wahai anak Ali, digunakan nama-nama ahli baik, tapi tak ada siapa pun yang menerima ajakan mereka. Gagal lah. Okey, bagaimana naik Iran? Iran menjadi Syiah. Dia naiknya Daulah Safawiyah. Iran ribuan tuan-tuan, hampir lebih 1000 tahun Iran tu negara Ahli Sunnah wal Jamaah. Sampai datangnya Daulah Safawi, Daulah Safawiyah, dia ambil kekuasaan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu fakta sejarah yang kita tak dapat nak elak, tuan-tuan. Itu saja, tak dapat elak. Tuan-tuan sebut satu negara, kita ada Sultan Muhammad Al-Fatih, Ahli Sunnah wal Jamaah, yang duk buat Al-Fatih ni, pembukaan kota ni, sepanjang sejarah, tuan-tuan, semua Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya baca, tuan-tuan, orang Amerika, orientalis, dia baca lebih pada saya. Dia tahu semua. Dia tahu corak Islam lagu mana. Dia tahu di mana kelemahan Islam. Kalau betul, tuan-tuan, jadi peperangan, kalau betul lah, betul, jadi perang sungguh si Iran dengan Hizbullah dengan Israel. Kalau betul lah, seperti mana Iraq kena, of course kita akan sokong Iran dengan Hizbullah. Bukan akidah dia, akidah dia kita takkan terima. Akidah itu akidah yang salah. Tapi sebab dia hampir dengan kita, hampir tak mana, ialah dia mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita akan sokong dia. Tapi tuan-tuan peganglah kata-kata saya, benda tu takkan berlaku, tuan-tuan. Ini sejauh yang saya baca sejarah dan saya mengajar sirah banyak tempat, tuan-tuan, dan saya tengok benda takkan berlaku. Dia akan habis takat tu saja. Kalau betul, ya, kita sokong dia. Seperti mana 2008 tu saya doa dalam sujud lagi, tuan-tuan, doa. Tapi saya tengok sekarang tak, dia takat itu saja. Ini percaturan, tuan-tuan. Percaturan, semua orang nak tengok masa depan ke mana nak bawa. Semua nak jadi hero umat Islam, tuan-tuan. Tapi yang kita tengok sekarang, yang teruk siapa, tuan-tuan? Palestin. Tapi tuan-tuan pernah terfikir, pasal apa dia tiba-tiba pergi serang Israel? Hamas. Dia sebenarnya dalam Gaza tu, kalau tuan-tuan tengok sikit-sikit saya sebut, tuan-tuan, tentang Gaza ni. Sekarang ni umat Islam hanya duduk di dua tempat, West Bank dan Gaza. West Bank sini, Gaza sini. Gaza dekat dengan Mesir, tepi dia laut. Di West Bank tidak ada Hamas, dia ada Fatah, geng Fatah. Di Gaza, ya, yang kontrol ada Hamas. Hamas adalah, dia ada satu brigade ketenteraan dia. Hamas tu besar, dipanggil Brigade Al-Qassam. Brigade Izzuddin Al-Qassam, dia nama seorang pemimpin yang dibunuh pada tahun 1936 kot. Dia berjuang dan dia dibunuh, jadi dipanggil Brigade Al-Qassam. Jadi Brigade Al-Qassam ni dia sayap militer tentera pejuang Palestin. Tapi di dalam Palestin tu masih ada mujahidin yang lain, ada jihad Islami, ada mujahidin. Dia pun berpecah-pecah. Sebab Gaza tu bukan besar, tuan-tuan. Dia punya lebar dia 9 kilo saja. 9 kilo saja. Dia punya apa? Panjang dia 40 kilo. Halus, tuan-tuan. Dalam halus lagu tu, yang duduk dalam tu 2.2 juta umat Islam, macam tin sardin. Sekarang ni makin mengecil. Tuan-tuan tengok, Israel dah masuk. Dan dia halau kan, yang daripada utara dia suruh bergerak ke selatan. Dan dia pun tak tahu nak pergi mana. Benda yang sama, tuan-tuan, dulu berlaku. Israel paksa dengan atas alasan keselamatan. Dia mula dah masuk ke kereta kebaik dia. Saya tak tahu, tuan-tuan, bagaimana perakhiran perang ni, tuan-tuan. Kita doa moga Allah Ta'ala bantu umat Islam yang berada di Palestin. Mudah-mudahan, tuan-tuan. Baik. Jadi, tuan-tuan, tu yang mujahidin serang kerana dua sebab. Yang pertama, kerana negara Arab sekarang sedang ada sedang buat normalisasi hubungan dengan Israel. Kalau dia buat hubungan ini, dia iktiraf seolah-olah negara Israel, lagi teruklah umat Islam di Gaza, seolah-olah diiktiraf kewujudan Israel oleh bangsa Arab. UAE dah lama iktiraf dah, tapi UAE negara Arab tak ikut. Tapi sekarang abang besar Arab Saudi macam nak berdamai, nak buat hubungan. Maka ketika ni tengok, kalau Arab Saudi buat normalisasi hubungan dengan Israel, negara Arab lain akan ikut. Maka Hamas buat serangan supaya apa? Gagalkan cita-cita ni. Yang kedua, kerana Hamas nak tawan 100 orang Israel 100 orang. Sebab apa? Sebab dapat tawanan tentera Israel untuk negotiate nanti nak bebaskan tahanan Palestin dalam penjara Israel. Dan dia pun berjaya. Sebab tu Hamas bila dia pergi serang, mengejut. Memang dia serang mengejut tu, dia dapat tembus 40 km lah. Kemudian mereka mula mengundur. Kenapa mereka berundur? Tuan-tuan, kekuatan tak seimbang. Israel dengan ada kereta kebal, tuan-tuan, dengan ada nuklear,
Ya, dia ada nuklear. 1948 Israel dah ada nuklear dah lama dah, kelang dah buat nuklear tu. Dia ada F-16, dia ada F-35, dia ada senjata yang segala jenis senjata tu mujahidin dah mula berundok. Tinggal lagi beberapa orang yang duduk dalam kawasan tu yang memang berjuang dan ada bom di badan dia. Maksud dia berjuang sampai akhir hayat lah. Tapi sekarang saya tengok Israel dah mula masuk. Dua matlamat ni tercapai. Setahu saya ingat saya yang saya baca, mereka dapat tawan 1 lebih ke 300 tentera Israel yang mereka dapat tawan. Dan mereka berjaya. Bila jadi perang lagu ni, maka Arab Saudi terus keluar kenyataan, dia menghentikan segala bentuk perbincangan untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel. Tercapai cita-cita dia. Itulah punca tuan-tuan jadi peperangan. Baik, kita tengok pengalaman revolusi Iran. Baik. Apabila kita melepasi peristiwa-peristiwa sejarah yang diperdebatkan oleh mereka ini, yang telah melebihi 2 kalimah yang disebutkan di dalam majlis tertentu. Sebelum saya lupa tuan-tuan, Dr. Yusuf Qaradawi kemudian dia menarik balik fatwa, dia menyokong Hizbullah, dia tarik balik. Pada 2012 ketika mana jadi perang di Syria, Hizbullah masuk Syria, bunuh ahli sunnah wal jamaah di Hims. Dia masuk, dia bunuh. Maka Yusuf Qaradawi dia tak menggelar Hizbullah, dia ubah Hizbullah menjadi Hizbul Syaitan. Dia ubah sampai akhir hayat dia meninggal dunia, dan dia tidak lagi keluar sebarang fatwa untuk takrib antara ahli sunnah dengan Syiah. Yang aman mesej yang orang Syiah duk main kan, itu semua dah batal lah sebenarnya. So Qaradawi dah tarik balik dah semua sampai akhir hayat dia meninggal dunia. Dan dia meninggal dunia bila dia tengok Hizbullah, dia lawan pejuang-pejuang apa Syria dahsyat, all out. Tak seperti mana dia lawan dengan Israel. Dengan Israel dia perang sat habis. Tapi di Syria dia masuk dan dia terkorban, tentera dia ratusan terkorban, mungkin ribuan terkorban, berjuang mempertahankan rejim Bashar al-Assad. Itu yang Yusuf Qaradawi tarik balik fatwa dia menyokong Hizbullah. Patutnya tak ada tuan-tuan orang nak guna kalam Yusuf Qaradawi. Baik, kemudian di dalam keduanya adalah apa yang telah ditemui sepanjang 14 kurun yang telah berlalu ke atas umat kita. Dan kita datang kepada realiti semasa, kita akan mendapati ada apa mereka berhujah tentang pengalaman Iran dan berdirinya pemerintahan yang mereka namakan sebagai pemerintahan para ayatullah ataupun mullah. Daulah Safawi ni dia mula naik tuan-tuan waktu tahun 15 kurun ke-16. Asalnya sebelum tu tuan-tuan negara ahli sunnah wal jamaah, hampir 1000 tahun Iran. Sebab tu banyak ulama ahli sunnah di Parsi tuan-tuan. Imam Bukhari Parsi, Imam Abu Hanifah Parsi, Imam Abu Dawud Parsi, Imam Tirmizi Parsi, Ibnu Majah Parsi, banyak Sibawih Parsi, banyak ulama tuan-tuan. Sampai Nabi pernah memuji, Nabi sebelum wafat Nabi pernah puji orang Parsi ni. Nabi kata apa? Laukan ad-din fi Suraya la tanaluhu rijalun minal furs. Kalaulah agama itu berada di bintang Suraya tinggi, akan dicapai oleh lelaki-lelaki daripada kalangan Parsi. Nabi sebut sebelum lahirnya ulama-ulama hadis. Rupanya banyak ulama-ulama yang hebat daripada Parsi. Ini sebelum Iran tuan-tuan menjadi Syiah. Dia jadi Syiah lambat. Dia jadi Syiah waktu Melaka jatuh tu. Hampir 900 tahun baru dia rampah. Jangan tuan-tuan ingat ada seorang dia fikir Iran tu Syiah daripada zaman Nabi gitu tuan. Bukan. Baru tuan-tuan, baru dalam mungkin dalam 500 tahun macam itulah. Sebelum tu dalam semua di bawah kekuasaan ahli sunnati wal jamaah, dan banyak ulama yang daripada situ. Naisabur sekarang ni di Iran kan, banyak ulama yang daripada Naisabur. Baik, jadi tuan-tuan, dia setelah tu tuan-tuan, negara Iran ni dia jadi negara Safavid. Dia sebelum jadinya revolusi Iran, dia pun Syiah, tapi Syiah yang sekular. Syiah tapi sekular. Dia tak amalkan ajaran Syiah di dalam pentadbiran. Dia Syiah tapi dia sekular. Macam negara contoh Azerbaijan. Macam mana Azerbaijan? Azerbaijan 80% adalah Syiah, tapi Syiah yang sekular. Syiah yang macam tak berapa nak amalkan dia punya Syiah tu. Itu yang pergi di Azerbaijan. Kalau bulan puasa macam tak bulan puasa, ramai tak puasa. Azerbaijan walaupun 80%, lebih 80% dia Syiah, tipe jenis macam Iran dulu sebelum revolusi Iran. Azerbaijan dia walak kepada Turki, dia tak warak pada Iran. Sebab tu masa Azerbaijan berperang dengan apa? Armenia kan. Siapa support Azerbaijan? Turki support.
dengan senjata, dengan drone dan sebagainya. Siapa yang support Armenia? Armenia disuport oleh Iran dan Rusia. Jadi dia belah sana. Walaupun Azerbaijan tu Syiah, tapi dia walak dia kepada Turki, bukan pada Iran. Baik, ceritanya bila jadi revolusi Iran 1979 yang menyebabkan di Malaysia terkesan, sampai orang Malaysia yang semangat sampai jadi Syiah, tuan-tuan. Ada juga sampai buat gambar Khomeini, tuan-tuan. Kalau nak ambil semangat perjuangan tu tak apa, yang pergi ambil akidah. Buat apa? Akidah Syiah ni seluruh, tuan-tuan, Majma' Fiqh Islami dan seluruh majlis fatwa yang saya tahu seluruh Malaysia ni, tuan-tuan, tak ada jabatan agama yang kata tak sesat. Semua yang mengeluarkan fatwa Syiah sesat, menyeleweng daripada ajaran Islam. Sama juga, tuan-tuan, fatwa Majma' Fiqh Islami. Kalau ada seorang dua kata Syiah ni sebenarnya betul, itu saya tak tahu mai pada mana, tuan-tuan. Tuan-tuan cek lah, takut terlepas pada mana-mana, tuan-tuan. Ini semua, tuan-tuan, fatwa semua negeri, termasuklah fatwa daripada Eropah sekali pun, majma' dunia punya fatwa, tuan-tuan. Kemudian jadi kalau nak ambil semangat, ambil lah 1979. Dia berjaya dia ambil take over lah. Baik, setiap pengkaji yang adil akan mendapati bahawa hujah dengan pengalaman Iran dalam masa ini adalah hujah yang rapuh apabila dalam beberapa sudut. Dia nak guna hujah Iran sebab Syiah ni bila dia naik, dia memang Syiah ni dia ada satu claim. Dia Khomeini yang berjaya revolusi itu, dia ada perkenalkan satu konsep baru yang tidak ada dalam Syiah. Tuan-tuan kalau tengok di YouTube, tuan-tuan rajin mengkaji, Syiah pun dia pun bukanlah satu fahaman. Syiah bertelagah sesama Syiah. Kalau saya boleh sebut beberapa orang ulama Syiah yang bukan sama pun dengan Iran, lain, dia tak sama. Dia ada satu fahaman dia lain. Pertembungan ni agak dahsyat. Macam apa, Hasanullah Yari. Hasanullah Yari dia tak suka Khomeini. Dia kuat Syiah dia. Saya tengok dia berdebat dengan ahli sunnah dan sebagainya. Sama juga dengan Kamal Al-Haidari, dia ada pandangan dia lain. Bukan sama, tuan, lain-lain berbeza depa ni, saling menyesatkan. Baik, jadi tuan-tuan, jadi disebut rapuh. Pemerintah dia perkenalkan satu konsep, tuan-tuan, dia panggil wilayah al-faqih. Ini konsep yang diperkenalkan oleh Khomeini yang tidak ada dalam Syiah. Wilayah faqih ni maksud dia yang nak jadi pemimpin Iran ni mestilah orang yang faqih. Dan faqih ni bukan faqih biasa, dia kena ada hubungan dengan Imam Mahdi. Kita tak tahu Syiah dia percaya Imam Mahdi hidup kan. Imam Mahdi Syiah bukan macam Imam Mahdi kita. Imam Mahdi Syiah dah ada, dia menyorok dalam gua pada tahun 280 Hijrah macam tu, di satu gua di Iraq, di tempat dia nama Samarra, di Sirdap, satu lubang kecil di situ. Dan mereka percaya lah, dan mereka tiap-tiap tahun mereka akan pergi di depan gua tu dan mereka akan menangis-nangis lah, keluarlah wahai imam, keluarlah. Mereka percaya dalam lubang tu di Iraq lah, di Sarra Marra'ah di situ. Dan tu dia duduk pergi selalu tu. Ada seorang mufti Malaysia pergi sana, saya tak ingat negeri mana tu, dia pergi ziarah tengok gua yang dikatakan ada Imam Mahdi Syiah ni, yang dah menyorok dah 1200 tahun, tuan-tuan. Kalah Ashabul Kahfi tu. 1200 tahun duduk dalam tu. Jadi duduk tengok orang duduk doa, keluarlah imam, menyorok lama. Pasal dia menyorok Muhammad bin Hasan Al-Askari. Kenapa dia menyorok? Sebab takut kena bunuh. Macam mana Imam Mahdi pun menyorok, tuan-tuan, takut kena bunuh. Baik, jadi tuan-tuan, ada mufti ni tanya dekat orang yang jaga gua tu. Dia kata, mufti ni tanya, betul ke ada Imam Mahdi dalam ni? Orang yang jaga gua tu tak ada lah. Habis tu tunggu pasal apa? Fulus, orang main bagi duit. Kata tuan jumpa orang Syiah belah Malaysia ni pun, tuan-tuan, ada yang dia percaya tu. Kadang-kadang dia bertulis dekat kereta dia. Yang faham Arab faham, yang tak faham tak faham. Saya mengaji, saya tengok, saya tahu dia tulis Allahumma ajil farjahum. Kita tahu Syiah. Kita yang tak tahu apa benda yang dia tulis ni. Maksud dia, ya Allah segerakanlah keluar si inilah mamat yang dalam gua tu. Tak ada, tuan-tuan, memang tak ada. Imam Mahdi ni memang ada, tapi bukan yang menyorok dalam gua dah 1200 tahun tu, mana ada. Baik, jadi tuan-tuan, kata Khomeini ni mesti orang yang faqih ni yang boleh berhubung secara rohani dengan si inilah mamat yang dalam gua tu. Ini yang ditentang oleh banyak ulama Syiah lain.
Nah, itu konsep, sebenarnya konsep ni pun bukan sekadar tak diterima oleh Islam. Konsep ni ditentang oleh Syiah lain juga. Baik, kemudian pemerintahan di dalam mazhab Syiah Iran, nampak ni Dr. Qardawi sebut, Syiah Iran dia sebut. Pemerintahan di dalam mazhab Syiah Iran adalah berbeza dengan apa yang ada pada Ahli Sunnah yang merupakan jumhur umat Islam. Ya, Ahli Sunnah majoriti. Ahli Sunnah majoriti. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan dah, Nabi SAW tahu akhir zaman akan jadi banyak ajaran. Dia akan ada Mu'tazilah, dia akan ada Khawarij, dia akan ada Syiah, dia akan ada Murji'ah, macam-macam nama ajaran ada. Tapi Nabi kata apa? Alaikum apa? Alaikum bisawadil a'zam. Hendaklah kita berpegang dengan majoriti umat. Wa man syadda finnar. Siapa yang menyisih daripada majoriti umat, maka dia akan menyisih dalam neraka. Ahli Sunnah wal Jamaah daripada zaman Nabi sampai hari ini, Ahli Sunnah tak pernah jadi minoriti. Tuan-tuan sebut saja satu zaman Ahli Sunnah minoriti. Hatta pada zaman Syiah Fatimiyah pun Ahli Sunnah majoriti, tuan-tuan. Ahli Sunnah tak pernah menjadi minoriti, dia sentiasa majoriti. Termasuklah semua mazhab lah, Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, ni semua Ahli Sunnah wal Jamaah. Akidah dan Asy'ariyah, Maturidiyah ataupun ahli hadis, ini majoriti. Dan banyak majoriti ulama-ulama Islam yang berjasa membela Islam semua, tuan-tuan, yang berjuang. Salahuddin Ayyubi, Muhammad Al-Fatih yang Nabi janji itu, Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalaulah ada orang bawa satu ajaran yang bercanggah dengan Ahli Sunnah, jangan silap. Ada setengah orang, tuan-tuan, dia bila tengok ajaran ni pelik, dia rasa hebat. Oh, ni lain sikit. Oh, dia macam ni rupanya tu, dia boleh macam ni. Lain tu bukan makna hebat, lain tu makna dia sesat. Nabi sebut, wa man syadda finnar. Siapa yang menyisih daripada majoriti umat, dia akan menyisih di dalam neraka. Dia jangan, tuan-tuan, dengan ajaran pelik-pelik, ajaran tu sesat. Landasan Syiah di dalam masa ini adalah diketuai umum. Perbezaannya dengan landasan fikiran umum Islam pada sudut akidah dan fiqh. Ini sebut je lah, supaya disebut bercanggah dengan umat Islam pada sudut akidah dengan fiqh. Baik, habis ya, tuan-tuan, panjang. Imamah cerita panjang lah. Dia cerita bab Syiah, tuan-tuan. Syiah dan apa yang bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, bila akan datang kita sambung muka surat 89. Cukup sekadar tu, saya mohon maaf, tuan-tuan, kalau ada kekurangan dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, sa'al muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman, tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma.